Assalamualaikum, bersama saya Imran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 9 April 2021. Sebanyak 4.25 juta ringgit diperuntukkan untuk baik pulih dan naik taraf kemudahan infrastruktur awam di Sandakan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ia melibatkan naik taraf Pasar Umum Sandakan, parkir Hospital Duchess of Kent Sandakan dan parkir di Kampung Simsim. Usaha berkenaan bagi memberi keselesaan kepada masyarakat setempat. Kita berharap masyarakat Sandakan dan juga di kampung Simsim Hospital dapat menerima kemudahan yang mereka perlukan. Bila-bila saja mereka boleh laksanakan. Terpulang kepada Presiden Majlis Perbendaharaan untuk melaksanakan. Datuk Haji Ji ditemui media selepas melawat Pasar Umum Sandakan. Dalam perkembangan lain, beliau menegaskan Sabah masih mengekalkan larangan mengeksport kayu balak bagi memastikan bekalan kayu balak kilang di Sabah mencukupi dan diberi keutamaan. Bagaimanapun, kerajaan sedia mengkaji dan melihat keperluan khusus pada masa akan datang. Sementara itu, mengenai usaha menggalakkan golongan muda berkecimpung dalam pertanian dan perniagaan, Datuk Haji Ji berkata kerajaan akan meneliti sekiranya ada kawasan sesuai khusus bagi tujuan berkenaan bagi meningkatkan keupayaan sara diri dan keluarga golongan muda. Tinjauan mesra Wadah Amal WAM2K Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah diteruskan dengan misi menyalur sumbangan kepada Sekolah Agama Negeri Kundasang dan Sekolah Agama Rakyat Darul Ma'arif Mesilau di Ranau. Masing-masing menerima RM15,000 dan RM20,000. Turut menerima sumbangan Pejabat Pendidikan Daerah Ranau, Ibu Pejabat Polis Daerah Ranau, Masjid Daerah Ranau dan Pusat Bimbingan Islam Luanti dengan jumlah keseluruhan RM65,000. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berharap sumbangan berkenaan dapat membantu menambah baik fasiliti dan pelaksanaan aktiviti berkaitan pendidikan dan keagamaan. WAM2K kemudian meneruskan perjalanan ke Telupit dan Beluran dengan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS melalui Pusat Zakat Sabah PZS dan Baitul Mal Sabah menyumbang lebih RM70,000 kepada pengurusan sekolah dan aktiviti keagamaan di daerah berkenaan. Datuk Arifin turut mendengar taklimat daripada pejabat pendidikan daerah. Dalam pada itu, beliau memaklumkan seramai 37 pelajar SPM, STPM, STAM dan kemasukan universiti mendapat manfaat menerusi bantuan bakti dan budi kerajaan Sabah. Masing-masing melibatkan bantuan RM200 dan RM2,000 sekali bayar. Program tersebut memperuntukkan RM1 juta selaras Hala 7 Sabah Maju Jaya memperkasa pendidikan anak tempatan. Mesyuarat peringkat negeri telah memaklumkan perkara ini ke PPD dan insyaAllah dari masa ke masa kita akan memberikan maklumat. Kita ada laman sendiri, alangkah baik dan mudahnya kita dapat menyelaraskan dengan PPD. Kes positif baharu COVID-19 Sabah kembali 3 angka iaitu 106 kes semalam mengatasi jumlah sembuh 62 pesakit. Tiada kluster baharu direkodkan manakala 1 kematian dilaporkan di daerah Tawau. Menurut kenyataan jurucakap COVID-19 Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebanyak 49 kes baharu berpunca saringan kontak rapat, 25 kes saringan bergejala, 31 kes kluster sedia ada serta 1 lain-lain kategori. Turut dimaklumkan Tuaran dan Sandakan berubah dari zon kuning ke zon jingga, manakala Kinabatangan bertukar dari zon merah ke zon jingga. Jumlah kumulatif kes Sabah kini 55,400 kes. Sementara itu, jumlah kumulatif penerima vaksin dos 1 meningkat kepada 46,678 orang, manakala dos kedua 37,425 orang. Jumlah keseluruhan daftar imunisasi setakat semalam 385,423 dengan medium tertinggi melalui aplikasi MySejahtera diikuti laman portal dan daftar secara manual. Bersempena dengan sambutan Bulan Pemakanan, masyarakat diingatkan mengamalkan pemakanan sihat demi hidup sejahtera. Menurut Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi, makanan seimbang berupaya membantu mengatasi masalah malnutrisi termasuk di Sabah. Jadi pada tema yang kita wujudkan untuk bulan pemakanan pada kali ini adalah untuk pemakanan yang sehat bagi kita menentang penyakit-penyakit lah. Jadi kita harus melihat kepada pemakanan itu jangan terlampau lebih, jangan pula tiada, begitu kan? Dalam bentuk yang sederhana, jangan satu jenis saja, tidak ada kapal bagaian.
Datuk Dr. Christina ditemui selepas merasmikan sambutan Bulan Pemakanan di Kota Kinabalu. Katanya perkhidmatan kesihatan awam kini berhadapan cabaran mengatasi masalah kekurangan nutrisi seperti bantut, anemia, kekurangan iodin yang masih wujud di Sabah. Sebuah itu, Kementerian Kesihatan membuat semakan semula panduan diet dan piramid makanan Malaysia selepas mengambil kira perubahan status dan corak pemakanan penduduk negara ini. Ia turut mengambil kira peningkatan penyakit tidak berjangkit berkaitan pemakanan seperti obesiti, diabetes dan hipertensi serta saranan pengambilan nutrien terkini. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Sibuga, Muhammad Hamsan Awang Supain, meminta Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins melihat keperluan prasarana sekolah tahfiz di Sandakan. Antaranya geran kewangan, kemudahan asas termasuk pembaikan bangunan daif dan penambahan tenaga pengajar. Ia bagi memastikan persekitaran kondusif dan selesa selaras hasrat melahirkan generasi Al-Quran yang berupaya menjadi pelapis usaha dakwah di Sandakan. Alhamdulillah, sejak 5 tahun belakang ini, pusat tahfiz tumbuh macam cendawan di daerah Sandakan ini, dan apa yang saya minta, semoga pihak Jahin akan dapat melihat pusat tahfiz ini dan menengok apakah bantuan-bantuan yang perlu diberikan kepada pusat-pusat tahfiz ini. Semoga ianya dapat berkesinambungan dan dapat melahirkan generasi Al-Quran itu sendiri. Muhammad Hamsan ditemui RTM di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan. Sementara itu, Hamsan menasihatkan ibu bapa di daerah berkenaan agar tidak perlu risau menghantar anak-anak belajar di pusat tahfiz berdaftar dengan Jahins kerana ia mengikut syariah. Setakat ini, terdapat 9 pusat tahfiz Jahins beroperasi di Sandakan. Pelbagai usaha pemulihan kawasan hutan terosot di Sabah memerlukan intervensi pemulihan secara penanaman semula. Ketua Konservator Hutan Frederick Kugan berkata ia sedang dilakukan Jabatan Perhutanan Sabah dengan kerjasama pemegang lesen perjanjian jangka panjang pengurusan hutan Mampan. Kira-kira 830,000 hektar kawasan hutan berjaya dipulihkan setakat ini dengan kerjasama beberapa sektor swasta. Frederick berucap dalam pelancaran Hari Hutan Antarabangsa 2021 disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor di Hutan Simpan Khazanah Jabatan Perhutanan di Sandakan. Menurut beliau, jabatannya juga merancang beberapa aktiviti pemulihan hutan tahun ini selari dengan hala tuju Pelan Sabah Maju Jaya. Antaranya pembangunan ladang hutan seluas 16,000 hektar dengan anggaran kos RM160 juta, aktiviti rawatan silvikultur di kawasan hutan terosot seluas 5,000 hektar dengan perbelanjaan RM2 juta, selain menjalankan tanaman mengaya seluas 1,000 hektar kawasan hutan terosot dengan kos RM5 juta. Sabah turut komited menanam 8 juta pokok setahun hingga 2025 sebagai menyahut kempen penghijauan Malaysia melalui penanaman 100 juta pokok. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bersama Polis Sabah tampil menyantuni keluarga mendiang anggota polis Bradford Bennett yang maut dalam kemalangan jalan raya semasa bertugas di Johor Februari lalu. Menerusi program Ziarah Perkeso Prihatin, faedah pencen penakat bulanan RM475 dan faedah pengurusan jenazah RM2,000 diserahkan kepada isteri mendiang Tresila Josephine Timothy. Penyerahan dilakukan Pengarah Perkeso Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia disaksikan Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Mazli Mazlan di Kampung Inobong, Penampang. Mendiang ini sebenarnya adalah pencarum rupanya, pencarum Perkeso. Ya. Sebelum dia memasuki perkhidmatan PDRM, inilah juga hasrat kami supaya masyarakat di luar sana maklum dan faham betapa pentingnya caruman Perkeso ini. Kita akan sentiasa memantau dan mengikut perkembangan keluarga-keluarga bekas sama ada pesara ataupun yang sama ada masih hidup ataupun yang masih telah meninggal dunia. Dan kita punya program-program, kita punya perancangan untuk terus mendekati mereka. Bagi keluarga mendiang Bradford, mereka sangat berterima kasih kepada semua pihak yang membantu. Saya berterima kasih kepada Perkeso lah sebab diorang membantu walaupun keadaan begini pun boleh dikata macam complicated. Bantuan dia memang cukup lah untuk bantu saya sama
mendiang banyak keluarga. Satu saja yang betul-betul saya ingin sampaikan, yaitu saya minta keadilan untuk anak saya, untuk menyadarkan pemandu-pemandu mabuk. Saya berterima kasih semua bantuan, kerjasama sangat baik, semua sangat baik. Mendiang Bradford, 28 tahun dalam perjalanan balik selepas selesai bertugas, dilanggar sebuah kereta dipandu seorang lelaki di bawah pengaruh alkohol. Ahli Persatuan Suri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita Sabah perlu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pendigitalan. Setiausaha Kerajaan Negeri merangkap penasihat Puspanita Cawangan Sabah, Datuk Seri Panglima Safar Untung berkata, ia bertepatan usaha ke arah Kerajaan Sabah Digital. Menurut Datuk Safar, Sabah telah mulakan inisiatif pendigitalan menerusi aplikasi Sabah Trace dan portal Sabah COVID-19. Wanita yang kini terlibat dalam semua peringkat pembangunan negara termasuk ekonomi, sosial, perundangan, pendidikan dan pentadbiran perlu sama-sama menjayakan usaha berkenaan. Beliau berucap merasmikan mesyuarat agung tahunan ke-38 Puspanita Cawangan Sabah di Kota Kinabalu. Datuk Safar berharap semua ahli Puspanita terus mengekalkan kecemerlangan selain menyokong dan menjayakan Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2021-2025. Sementara itu, pengurusi Puspanita Sabah Datin Sri Panglima Hajah Nuwinda alias dalam ucapannya berkata, sebanyak 166 program dianjurkan Puspanita sepanjang 2020 dan lebih banyak aktiviti bakal dilaksana tahun ini. Program berkenaan menekankan aspek menjadikan ahli yang berdaya saing, berkualiti, berilmu, berkemahiran, berketampilan dan bertakwa. Anugerah Sabah Fair Screen 2020 menobatkan pemenang bagi 9 kategori di Auditorium JKKN Sabah Penampang. Dayan Claudian Undan Dumpangol muncul juara bagi 2 kategori, iaitu kategori filem pendek dan iklan terbuka menerusi karya Huminodun Juan's Sacrifice dan The New Legend Robin Hood. Dian Claudine menerima hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM6,000 beserta trofi dan sijil. Sementara dokumentari terbaik terbuka dimenangi Roziah Jalalid yang membawa pulang wang tunai RM3,000, trofi dan sijil. Manakala filem pendek sekolah rendah dimenangi SK Tampulan Telipuk. Kategori animasi sekolah menengah dan rendah masing-masing diungguli SMK Bahang Penampang dan SK Pekan Sepitang. Manakala anugerah pelakon lelaki terbaik dan skrip terbaik dimenangi Jimmy Rirawan, pelakon wanita terbaik dan skrip terbaik milik Nurul Syazaliana Zakaria. Anugerah khas turut diberikan kepada Mak Abbas menerusi filem Avakas. Majlis disempurnakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Han yang menyifatkan Sabah Fair Screen sebagai platform baharu bagi generasi muda berkecimpung dalam bidang industri kreatif. Baik saudara, sekian paparan berita dari Sabah. Pastikan mendaftar program imunisasi COVID-19. Bersama kekang penularan pandemik. Assalamualaikum dan salam hormat.